Aku nak buat sengap pula. Biar dia nak hingang apapun, aku nak buat sengap. Maka dia berniat untuk menundukkan keburukan yang ada dalam diri dia. Diri yang perangai itu dia cuba nak buang perangai perangai dia tu. Supaya dengan buang perangai itu, isteri dia yang perangai tak elok tadi sedang. Dan tidak akan berperangai huduh lagi. Maka bagi orang laki-laki yang macam ni, dapat isteri yang banyak akal ni, faedah bagi dia. Faedah bagi dia. Dia boleh jadikan itu sebagai latihan dia menundukkan nafsu dia yang selalu duk cari pasal di rumah ni. Baik. Dan dapat suci hatinya dengan dia. Dia dapat tundukkan kemarahan, perangai yang ada dalam diri dia, maka hati dia jadi suci. Dan jadi perangai dengan dia. Maksudnya dia ubah perangai. Daripada perangai-perangai, jadi perangai satu orang yang sabar dengan kainah isteri. Laki-laki yang jenis macam ni dapat faedah dengan isteri yang bermasalah. Dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadah yang zahir jua, seperti semayang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadah yang sunat, padahalnya tiada baginya jalan dengan ibadah yang batil. Ini kes yang kedua. Laki-laki yang mendapat faedah apabila isteri dia ni, isteri yang buat banyak perangai, ialah laki-laki yang dia ni selalu buat ibadat kulit. Orang tu kata, ibadat kulit. Semayang pun tak pernah khusyuk. Semayang tak pernah khusyuk. Buat haji pun tujuan nak ambil title haji saja. Nak pi buat haji pun tak mengaji dulu. Tak dengar kursus haji dulu. Dia pun tak tahu sebenarnya apa rukun, apa wajib, apa. Dia kata pi ikut orang sudah lah. Dia kata orang lain pun nak buat yang tu juga. Kita pakai tikam turut sudah. Hampir duk baca banyak-banyak buat serabut saja. Ada orang jenis macam tu. Dia kata lah nak pi ni bukan kita seorang. Dia kata hak nak pi ni, dia kata ada orang Malaysia saja 19,000 orang. Dia kata kota tambahan lagi 6,000. Dia kata 25,000 orang Malaysia saja duduk satu bangunan tabung haji. Apa masalah? Dia kata kita turut lepas sudah. Tak gaduh kursus apa. Turut sudah. Sampai di kompleks haji bayar lepas, tengok depa pakai ihram, kita pakai. Naik kapal terbang sampai kawasan miqat, mereka buat pengumuman. Mereka kata kita dah melalui kawasan miqat, boleh niat ihram. Mereka bagi contoh pula nawai itu. Turut sudah. Esok sampai di Jeddah, dia kata esok turutlah kita ramai. Dia kata kalau naik bas. Semua tak kau boleh naik bas, kita naik motor kot. Dia kata cakap pandai. Dia kata apa masalah? Dia kata Anduk pergi kursus haji, dia kata ustaz tu tak bercakap apa tu, aku pergi 2 kali, aku tahu lah. Dia kata cakap apa tu, ambil tak tahu biji buah. Dan anduk pergi lagi baik. Kan? Lalu dia pergi ke Mekah. Dia balik Mekah, bawa balik title haji juga. Tapi apa yang dia dapat daripada ibadat haji dia? Dia pergi dalam keadaan kosong dada, tidak ada ilmu, tidak ada maklumat yang lengkap tentang haji. Apa yang dia dapat daripada ibadat haji dia? Yang dia dapat hanyalah title haji saja. Dan dia dapat buah kurma, boleh main. Itu saja. Yang lain dia tak dapat apa. Maka orang-orang yang macam ni, dia kata orang yang melakukan ibadah, tetapi dia tak dapat apa dengan ibadah dia, kerana ibadah yang dia buat bukan ibadah yang sampai ke lubuk hatinya, yang tidak sampai ke batinnya. Ya. Dan baginya gerak dengan berfikir dengan cita-cita hatinya. Dan hanyalah ada amalnya itu, amal engkau dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ibadah yang zahir sahaja. Nampak sembahyang, zahirnya nampak dia sembahyang, tapi Allah kata fawailun lil musallin, dan neraka wil bagi orang yang sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang zahirnya sahaja sembahyang, tetapi hati dia tidak ikut sembahyang. Itu dia. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala clarify benda ni, dia jelaskan benda ni. Ada orang buat ibadat, nampak zahirnya melakukan ibadat, di sisi Allah zero. Dalam hadis Nabi kata kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapang dan dahaga. Nampak? Puasa tak puasa? Puasa. Tapi Nabi kata dia tak dapat apa. Baca Quran, Allah kata kam min qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anu.
Nabi kata pula berapa ramai orang yang baca Quran. Sedangkan waktu dia duk baca Quran itu melaknat dia. Dia baca tak Quran? Baca. Tetapi Quran laknat dia. Maka semua ni ayat Quran dan hadis yang kita bawa sebagai contoh ini menunjukkan ada manusia yang melakukan ibadat, tetapi ibadat itu dilakukan tanpa ilmu yang cukup. Maka akhirnya dia menjadi manusia yang hanya melakukan ibadat zahir, sedangkan batinnya tidak beribadat kepada Allah. Bagi laki-laki yang selalu melakukan ibadat yang jenis zahir ini, kata dia, maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu dan berdiri dengan mentarbiah mereka itu serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, iaitu terlebih afdal daripada berbuat segala ibadah yang lazim bagi badannya sahaja. Bagi laki-laki yang jenis macam ini, jenis buat ibadat tapi ilmu tak ada, buat ibadat semayang tapi tak khusyuk, buat ibadat puasa tapi tak pelihara mata, telinga, mulut daripada melibatkan diri dalam benda-benda dosa, baca Quran tapi tidak menjaga hatinya supaya baca Quran mendapat khusyuk, sebaliknya membaca Quran dengan penuh riak, sombong, sum'ah, nak bagi orang dengar dia baca sedap dan sebagainya. Maka orang-orang yang macam ni, kalau ada bini yang banyak perangai, yang banyak akal, yang banyak kerana, maka bini yang banyak kerana tu membantu dia dapat pahala kalau dia sabar. Itu dia nak abang lagi dah. Kita duduk semayang apa semua, 2-3 benda tak sempurna, tak elok dan sebagainya. Bila dapat isteri yang banyak akal ni, menampung kekurangan kita dalam pahala-pahala yang tadi ni dan memberi pahala lain kepada kita, iaitu pahala sabar di atas perangai isteri ni. Baik. Syahadan, dia kata. Ni syahadan ni kira dia nak bawa hikayat lah. Maka adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi bapa, sabar dengan perangai anak-anak. Kalau jadi suami, sabar dengan perangai isteri dan sebagainya. Kedudukan kita di sisi Allah cukup tinggi kalau sekiranya kita sabar. Seperti yang diceritakan orang bahawa sesungguhnya adalah Nabi SAW itu kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya isteri itu. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab hadis, baca tentang hayatul Rasul SAW, baca tentang kisah hidup Nabi SAW, kita baca semua hadis yang menceritakan tentang hidup Nabi, kita akan terbayang dalam kepala kita betapa mesra dan harmoninya rumah tangga Nabi ini. Sampai isteri dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, dia kata Rasulullah ini adalah suami yang paling baik, sehingga kan cari bajunya dan koyak kasutnya ditampalnya sendiri. Bayar, cukup baik. Kan? Kita nak pergi kerja baju tak setrika, tendang papan nak duduk setrika tu, tendang terpelatin pergi ke dinding tu. Mana dia baju? Orang puan kata ada Rano duduk gantung dalam lemari tu, kemarin saja setrika lebih, pergi buka tak ada. Mana dia yang kata ada, tahu mana? Dia kata dalam lemari tu tak ada. Pergi pegang tangan bini, tarik mai, buka lemari sampai lekang pintu. Perangai. Tengok. Mana dia baju? Bini pun, alah, kemarin duk tengok ada. Peh menyawa, pergi cari papan apa nama setrika tu, buka sendiri, pasang wayar sendiri, ambil setrika, nak setrika sendiri. Kan? Bini pun memang saya buat hampir tepi, tendang papan piung kata terpelantin. La ilaha illallah. Ni cerita ni contoh lah pasal ada orang perempuan telefon abang. Dia kata, Ustaz saya tak tahu nak buat lah perangai suami saya ni. Dia kata, tak tahu lah Ustaz. Sikit punya pasal. Kadang-kadang bukan kita saja buat Ustaz. Sikit punya pasal dia kata. Dia mengamuk ni. Saya nak takut. Tu papan nak duduk sirka baju tu. Sikit lah. Tendang terpelantin. Turunan hang debat ke apa pun kita tak tahu kan. Baru ni kuliah kita di Taman Brown. Dia bertanya satu soalan. Dia kata, Ustaz, apa hukum orang perempuan nak pergi ke Mekah